Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang tunggu Ustaz Izhar. Okey, itulah Ramadan cerita pasal Yahudi belok terus. Okey, kita tengah tunggu Ustaz Izhar. Okey, so itulah pengalaman kita ketika dalam apa nama? Menguruskan jemaah untuk pergi Palestin. Hari ni topik dia sebenarnya nikmat dan gugur, tapi kita lebih umum lagi. Okey, kita sedang tunggu Dr. Izhar masuk balik. Okey. Okey, kita sedang tunggu. Tapi itulah kod nama lain ni kita nak guna nama apa? Boleh tak? Apa kita nak guna nama apa? Kita guna nama Situt, boleh? Situt tu memang macam tu. Tapi nampak tak? Kita panggil anjing. Okey. Okey. Kita tengah tunggu. Sekejap. Belum lagi. Okey. Sekejap ya. Kita tengah tunggu Dr. Izhar. Belum lagi nampaknya. Dah tengah seronok dengar sangkut terus. Isi Udi pun boleh lah. Kita cakap Udi lah. Ya, terima kasih Nurtizen sekalian. Okey. Jangan lupa sangat Ustaz. Betul lah. Kan maklum lah dia punya kan. Dr. Izhar langsung tak boleh masuk ni. Okey. Okey. So kita tengah tunggu dia perhati je tu. Aku perhati je kau ni kan. Sebenarnya kan kalau saya nak cerita. Okey. Okey, Dr. Izhar dah masuk insya-Allah. Okey. Okey. Kita waiting Dr. Izhar. Okey. Back to back season. Okey, kita tengah waiting dia tu. Kita nak approve dia punya ni. Dan sebenarnya kalau kita nak tahu, okey, Raya pun jangan sebut lah. Kita kalau kita nak tahu kenapa sebenarnya saya cuba beralih kepada Ustaz Amin Official, pun sebenarnya sebab ini juga. Maknanya saya agak kita guna kod untuk Ustaz Amin ni dah kena ban sebenarnya. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok tak ramai orang yang boleh follow saya lagi sebab dah kena ban. Okey, kita sedang tunggu Dr. Izhar tak masuk lagi. Okey. Didi lah Ustaz. Okey. Encik Didi kita panggil ekonomi sampai kita tolong pasal tu Yahudi. Okey. Sama Ustaz Gantung tadi Royal. Okey. Tak, kita tunggu Dr. Izhar. Dr. Izhar. Siapa nama? Sekejap. Si Udi. Kita tunggu Dr. Izhar. Dr. Izhar ketika kena kepung. Itulah Dr. Izhar. Siapa? Okey, dia tak boleh masuk. Okey. Siapa suruh buka cerita ni lagi? Kan? Kena block terus. Okey. Kita tengah tunggu lagi sebelum saya sambung cerita kita sebab Nurtizen dah tak sabar nak dengar perkongsian ni. Cuba telefonkan Dr. Izhar. Cuba. Okey. Dia tak boleh masuk Ustaz, tadi dia koma. Dr. Izhar kena buat akaun IG baru ni. Sebelum kekuatan. Kenapa Ustaz nak kena block? Okey, saya tak boleh nak cerita panjang kat sini. Okey. Tapi macam itulah sebab teknologi ni kebanyakan ialah daripada sana kan. Okey. Okey sikit. Okay, kita sedang tunggu Dr. Izhar kita. Dah ada belum? Belum lagi nampaknya. Okey. So, alright. Okey, saya dah. Okey. Ni boleh masuk. Okey, cuba try. Boleh masuk. Boleh. Selamat kembali. Halo. Ustaz. Selamat kembali. Aduh, dia hang. Saya tiap-tiap malam sepanjang Ramadan memang saya live. Tak pernah jadi macam ni. Ni tak boleh masuk terus. Sebab sebut benda-benda tu siapa suruh bawa cerita ni.
Ada orang tanya, Yahudi faham ke? Dia tak tahu yang Yahudi punya apa? Dia punya ni penterjemah dia laju. Pernah suatu ketika saya ingat Betul tak? Ni masa tanyalah ustaz. Saya ingat masa tu tanyalah ustaz tahun 2010 something like that. Ni awal-awal tu. Masa tu kita tanyalah ustaz bukan macam sekarang, 2 orang kan. Dulu tanya ustaz kita seorang-seorang je. Ada seorang ustaz dekat pensyarah USIM. Dekat USIM dia baca doa, dia laknat Yahudi. Dia dalam tanyalah ustaz ni TV9. Dalam bahasa Melayu. Doa dia bahasa Arab, lepas tu bahasa Melayu. Sampai bang. Arahan terus ke ni suruh dia stop, jangan. Oh, ya Allah. Memang dia orang Yahudi memang betul-betul penakut lah, geram betul aku. Tak apa Ustaz. Sambung. Biar lantak ke dia. Kita kena. Ustaz tak malam live tak ada masalah. Tak ada. Ini dia putus terus tak boleh masuk. Ustaz. Sebab saya tahu sangat. Sebab kita dah biasa pergi sana, kita tahu macam mana dia orang punya dia punya teknologi. Saya tahu teknologi dia sangat tinggi. Aduh. Okey Ustaz, sambung cerita. Biar dia nak putus. So, jadi orang ni Zat, dia datang ke Malaysia, kemudian dia datang ke Malaysia, kemudian dia kata dia imam Zat. Dan dia pergi kutip derma Zat, kan? Jadi dia datang tu 2 minggu sebelum the real imam datang. Jadi sebab itu ketika the real imam datang, mana imam satu betul datang, orang banyak blog tak bagi dijumpa ni sebab banyak orang besar maknanya dah bagi sumbangan dekat orang yang mengaku imam ni. Jadi orang yang recommend tu macam malulah kalau betul the real imam dia datang, maknanya kantoi lah kan. Yalah. Itu yang sekali saya kata saya tak pernah yang memang betul imam adalah yang apa yang saya bawa ni. Apa nama dia kata tak dia memang kutip derma untuk Masjid Al-Aqsa. Saya kata cuba cek balik. Sekali cek Ustaz, sebenarnya dia adalah imam Masjid Al-Aqsa Chennai, India. Dekat Chennai, India ada satu masjid mereka namakan Masjid Al-Aqsa. Jadi dia dia datang jumpa orang, dia kata, saya Masjid Aqsa, tapi Masjid Aqsa Chennai, India. Dan orang bagi derma kat dia. Kan? Jadi maknanya orang ingat Masjid Aqsa Palestin, rupa Masjid Aqsa Chennai, India. So jadi Zat, apa yang terjadi itu yang kadang-kadang setiap orang datang orang akan mengaku imam. Setiap orang datang orang mengaku imam. Saya nak cerita pengalaman saya bawa Imam Al-Aqsa sendiri Zat. Ketika datang ke Malaysia Zat, jadi langsung sepatah minta derma pun tak ada Zat. Jadi habis dia ceramah, orang duk bagi-bagi duit kat dia kan. Dia tak minta pun orang bagi duit dia. Ini Zat, dia pegang duit dia, dah habis dia kata, Muhammad, engkau tolong pegangkan, aku tak nak benda dunia ada kat badan aku. The real imam Zat, imam satu Zat. Minta derma tak ada langsung, orang bagi pun dia tak nak pegang Zat. Kau pegangkan Muhammad, aku tak nak ada benda dunia kat badan aku. Dia balik tak bawa duit langsung Zat. Saya kata, Imam, duit ni macam mana? Kau bawa nanti dalam rombongan, kau bagilah untuk Palestin ke mana semua. Aku tak nak. The real imam Zat. Imam Syekh Yusuf Abu Sunainah. Sebab tu kadang-kadang, kenapa susah juga kalau ada orang datang kan, mengaku imam. Kita pun, nak beria-ria beritahu, kan? Kita beritahulah, tapi nak beria-ria, macam malas pun ya. Kan? Tapi itulah keadaan dia sebenarnya. Ustaz, betul. Ustaz cakap tu betul sebab banyak kes yang datang nak jumpa. Saya tengok muka macam belah-belah India sana tapi mengaku imam besar masjid Masjid Aqsa. Jadi masalah duit dah masuk banyak tau, beratus ribu. Kadang-kadang sampai juta dia bawa. Berjuta Zat. Yang dia dapat tu 5 juta Zat. Itu sebab sekarang ni Jabatan Agama dah strict. Jabatan Agama dah agak tegas apabila semua jabatan agama negeri-negeri mengarahkan kalau nak minta derma, tak kiralah Palestin ke antarabangsa ke dalam negara, mesti dapat surat daripada Jabatan Agama Islam negeri. Itu penting. Kemudian bila sebut tentang diorang kacau line, ni cerita betul ni. Boleh tanya Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi, dia bawa jemaah, Ustaz bayangkan, jemaah dia semua dah masuk, Ustaz Abdullah Khairi dia arah balik.
Masya Allah. Ustaz bayangkan macam mana Yahudi ni boleh tahu Ustaz Abdullah Khairi kutuk dia. Memang kan? Macam mana dia tahu perangai Ustaz Abdullah Khairi, dia macam mana dia boleh tahu Ustaz Abdullah Khairi punya penyampaian tentang Yahudi, jahatnya Yahudi dalam ceramah-ceramah. Cuma ceramah Ustaz Abdullah Khairi bahasa Penang. Dia boleh tahu Ustaz Abdullah Khairi tunggu berapa jam dia suruh balik. Dia tak nak bagi masuk. Sekarang sampai hari ni Ustaz Abdullah Khairi tak masuk. Tak boleh masuk, tak berani. Masya Allah. Okey Ustaz, Ana ada satu pengalaman Ustaz. Satu hari Ana bawa rombongan pergi ke kawasan Yahudi tau. Habis kita ziarah, jadi jemaah yang kuat lagi muda-muda, jom kita pergi, kita tengok macam orang Yahudi kan. Jadi tengah kita berjalan Zat, tiba-tiba ada orang tiba-tiba cakap macam bahasa Melayu dari mana-mana. Saya pun tengok siapa yang cakap bahasa Melayu kan. Lepas tu ada satu orang singa-singa, saya kata, awak boleh cakap bahasa Melayu ke? Saya memang boleh cakap bahasa Melayu. Tapi awak saya cakap orang Yahudi, Jewish kan? Ya. Saya duduk di Indonesia. Dia kata, oh iya ke? Indonesia ada keluarga orang Yahudi? Ada. Lepas tu saya kata, di Malaysia ada tak? Dia kata ada. Di Malaysia ada tak? Kata ada. Itu yang Ana balik. Dia kata, okey, orang ni boleh cakap fasih bahasa Melayu. Dia kata kat Malaysia ada. Ana search tak? Rupanya Zat, memang ada base dan ada perkuburan Yahudi di Penang Zat. Sampai ada kita pun tak tahu sebenarnya. So kalau kita Google hari ni sekarang, kita akan jumpa mana perkuburan Yahudi cemetery ada kat Penang Zat. Maknanya dia ada community yang kita tak tahu sebenarnya. Tapi sekarang ni ada internet apa semua. Jadi kita dapat tahu lah. Ada ni. Macam contoh baru ni sebelum kes COVID ni, saya pergi ke Thailand dekat Koh Phangan. Koh Phangan ni naik Kuala Lumpur pergi Koh Phangan, naik boat lagi pergi ke Koh Samui. Dekat Koh Samui ni ada komuniti Yahudi. Ada sinagog dia Zat. Sinagog dia ada kat sana. So kata macam mana pula dia kat sini? Dan orang luar dilarang masuk. Hanya boleh kawasan restoran dia je. Orang luar dilarang masuk. Memang pagar memang tinggi bukan main. Di Koh Samui Zat. Koh Samui ni orang tak datang. Orang Melayu tak datang lah Koh Samui. Tak ada. Orang tak biasa datang, mereka takkan datang. Tapi ada base kat sana. Dia kata lah. Jadi kita tak tahu Allah. Dan satu hari Zat, okey. Satu hari ada daripada Jordan. Daripada Jordan balik ke Malaysia. Dia balik ke Malaysia. Jadi ada satu orang lah, dia kata, boleh tak aku minta tukar seat dengan kau? Okey, saya kata, okey lah, aku nak dua kawan aku lah. Saya kata, okey, tak apalah. Jadi muka dia macam orang putih sikit, macam Arab sikit lah. Jadi bila dia tukar seat, okey, dia tiba-tiba makan datang kat saya. Makan datang, dia kata, kau order kosher kan? Kosher ni kan makanan halal bagi Yahudi. So, saya kata, tak ada. Baru saya teringat, sebenarnya aku tukar seat dengan orang tu tadi tu. Kalau dia orang Yahudi daripada Jordan, macam mana dia boleh masuk Malaysia? Maksudnya Zat, dia ada pegang pasport lain. Pegang pasport Israel. Dia ada pegang pasport yang lain untuk masuk ke kita ni. Alah, tak payahlah cakap orang Yahudi. Orang lain boleh masuk Malaysia pakai pasport Malaysia pun ramai. Lepas tu yang daripada luar negara masuk ke Malaysia pakai pasport lain pun ramai. Bab-bab tipu pasport ni, orang immigration tahu sangat. Itu sebabnya dia orang ni kadang-kadang biasalah. Dia macam mana pun, sistem ni manusia yang buat. Ada kala terlepas, itu biasa. Kita tak boleh nak blame kerajaan kerana terlepas pandang. Itu biasa. Kalau tengok cerita orang putih tu dekat Amerika tu, berapa banyak yang terlepas. Kan? Pasport-pasport terlepas. Tapi sebenarnya benda ni kita ambil pengajaran lah. Sebenarnya inilah nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Kita ni Alhamdulillah berjaya halang budaya Yahudi tu, orang Yahudi masuk ke Malaysia. Alhamdulillah. Tetapi ideologi Yahudi tu sila bulan kita akan bawa. Kan? Ideologi untuk tukar jantina, ideologi untuk untuk sanggah pandangan-pandangan Islam. Tak ada bezanya dia dengan Yahudi tu. Kalau katakan dia mempertikaikan agama, mempertikaikan Islam, mempertikaikan syariat. Sampai ada yang minta sampai kalau boleh tutuplah azan tu, tak payahlah kuat-kuat, cukup dalam masjid je. Kan itu kan budaya Yahudi yang tak suka pada syariat Islam. Jadi saya itu antara nikmat yang kita ada, jangan sampai ia gugur.
Saya rasa kita kena berhenti bab-bab Yahudi ni. Saya takut nanti kan jadi masalah kat kita pula ni. Dah lah 14 hari bulan ni live tanyalah Ustaz. Ustaz. Okey, dalam banyak-banyak Ustaz berjalan Ustaz tak pernah lain sangkut tak? Tak pernah. Ini yang paling teruk sekali. Ini paling teruk sampai saya nak masuk tak boleh. Saya nak live tak boleh, dia macam block sekejap. Ya, betul tak? Macam stop je. Dia stop. Saya nak masuk. Saya request berapa kali tadi? 4-5 kali kat Ustaz tak boleh masuk. Masya-Allah. Ustaz, satu lagi. Kebetulan bila Ustaz sebut tentang berjalan ni kan. Ustaz kan dia hang. Ya, Ustaz. Dia hang pula. Ya, Ustaz. Okey Ustaz. Bila Ya, Ustaz Ustaz. banyak berjalan, antara benda yang tepat selalu Ustaz bawa jemaah diving, masuk ke dalam laut. Ya, Ustaz. Ni Yahudi tak kacau kot. Dia kacau. Diving sebab dia pun diving tak apa. Dah tak kacau dah. Diving ni ada orang bagi tahu ni kat Penang dulu ada nama jalan Yahudi, tapi sekarang dah tukar nama tapi perkuburan tu masih ada. Memang betul lah Ustaz cakap. Ada kan? Masya-Allah. Memang. Maknanya ada komuniti dekat sana. Sebab dia benda tak pelik, kubur tak mustahil semua tu. Betul. Ustaz, bila Ustaz banyak pergi apa? Diving. Pergi diving kan. Apa benda yang paling yang Ustaz tak boleh lupa bila Ustaz tenggelam masuk ke dalam laut tu? Sebab saya paling takut dengan laut. Saya paling takut dengan laut, dengan masuk dalam saya memang takut. Tapi apa yang Ustaz tak boleh lupa dalam laut tu? Okey Ustaz. Dia banyak pengalaman. Okey, antaranya jumpa ikan-ikan yang kita spesies yang kita tak tahu. Satu hari Ustaz, ana menyelam dekat Bali waktu tu. Dekat Bali kan? Bali. Dekat Bali Ustaz kan? Maknanya waktu tu dah petang dah. Jadi waktu dah start nak habis diving tu, dah start nak naik Ustaz. Ana nampak pocong Ustaz. Ya betul Ustaz. Betul Ustaz. Okey Ustaz. Pocong Ustaz, jalan macam gini Ustaz, dekat air. Anak punya darah memang berdegau lagi. Push, apa ni kan? Push, memang pocong. Tapi waktu tu ada tengah buat instructor course. Jadi instructor anak tu dia nampak dia macam ni, dia pun panggil saya. Dia kata, "Okey, kau tengok aku." Dah kan, kau tengok aku. Dia pun datang kat macam pocong lah kan. Dia pun tolak ke jari tu jenis. Benda tu mengelak tak jenis. Macam tu. Jadi anda tahu lah, okey, itu maknanya bukan makhluk yang pelik-pelik lah. Bila naik ke atas, okey, naik ke atas, saya tanya dia, benda apa tadi tu? Oh, dia kata itu ghost piper fish. Ghost piper fish. Maknanya ikan-ikan yang pelik-pelik ni, yang spesies kita tak jumpa banyak sangat. Itu yang Zat, apabila anda kaji mengenai ikan nun sebahagian ulama kata ikan nun adalah ikan paus. Okey, betul. Tapi sebenarnya Zat, Nabi Yunus daripada Iraq, dia pergi kemudian dia meninggalkan kaum dia pergi melalui Palestin. Dia sebenarnya berlayar di laut Mediterranean Zat. Laut Mediterranean adalah laut yang paling sikit ikan paus datang sana, sebab laut dia agak tak bersih, agak kotor. Ikan paus tak suka Ustaz. Jadi sampai sekarang kalau kita search kat Google pun whale in Mediterranean Sea, kita boleh tengok fakta. Ahli sains pun kata whale ataupun ikan paus dekat Mediterranean Sea adalah paling sikit. Jadi maknanya ikan nun tu bukan ikan paus sebenarnya. Dia sejenis ikan yang memang ikan nun. Sebab tu kalau Quran sebut ikan nun tu, dia tak sebut maknanya ikan paus, istilah-istilah Arab yang lain kan, dia ikan nun. Dan perkataan nun bukan merujuk pada ikan paus sebenarnya. Kan? So di mana bila anda kaji keadaan Mediterranean, anda pernah menyelam banyak kali kat Mediterranean. Jadi anda dapat dan apabila anda tengok spesies-spesies ikan yang baru, jadi anda yakin saya ikan nun adalah sejenis ikan yang lain yang kita mungkin jarang nampak. Sebab itu dia boleh telan orang tanpa memudaratkan orang tu. Ikan kalau telan masuk macam perut kita ada asid kan, mesti hancur kita. Mesti hancur. Tapi macam mana telan tapi tak hancur? Maksudnya sistem badan ikan nun tu dia tak macam ikan yang lain. Itu yang menarik. Jadi bila anda pergi ke banyak tempat, selalu kadang-kadang anda cuba kaitkan, kita kata sirah, kita kata sejarah ni kan.
Itu yang best. Kita boleh Google search sampai sekarang. Memang ada fakta sains ikan paus sangat susah. Sebab Laut Mediterranean Ustaz, sebenarnya kita saintis namakan dia sebagai tasik yang besar. Dia sebenarnya terkepung Ustaz, terkepung. Dia terkepung. Dia punya laluan hanya dekat Eropah sikit dengan kat Spain. Spain ada jalan keluar. Jadi laut dia adalah terkepung. Kalau kita panggil laut tu bukan laut lepas, bukan laut bersih lah. Sebab tu kalau dia pun visibility dia tak apa okey. Jadi maknanya tak ada ikan-ikan yang pelik-pelik yang ada di situ sebenarnya. Kan? Yang bukan yang bukan ikan paus. Masya-Allah. Itu saya tertarik bila ustaz saya suka tengok ustaz punya ceramah. Walaupun saya ustaz, saya suka tengok ustaz punya ceramah. Sebab ustaz punya ceramah, ustaz fakta cantik. Fakta ustaz tu ustaz kaitkan dengan reality. Ustaz cakap tentang laut. Ustaz memang terjun dalam laut, memang duduk dalam laut. Macam saya, kalau cerita tentang laut, saya tak dapat gambarkan apa yang ada dalam laut sebab saya takut dengan laut. Masya-Allah. Saya takut nak masuk dalam. Mandi tu okey lah kat tepi laut tu kan. Tapi nak masuk ke dalam, minta maaf, minta ampun. Sebab ada dah orang nak bayarkan saya. Dia kata ustaz pergi, saya bayarkan ustaz pergi ambil diving course Diving course. Saya kata tak apalah, minta maaf, pergi cari ustaz lain. Saya memang takut. Masa saya tengok laut tu pun saya dah takut dah ustaz. Tu satu. Nombor dua, bila ustaz cakap tentang laut tu memang saya percaya sangatlah. Memang saya tahu benda tu. Lepas tu yang kedua, tentang sejarah ni, ustaz selalu pusing dunia kan. Macam tempat ustaz pergi, ustaz ada travel. So ustaz mengkaji. That's why saya banyak pergi ceramah-ceramah di masjid-masjid, tempat-tempat. Dia orang kata kalau pergi travel dengan Ustaz Amin ni penuh dengan fakta. Itu yang saya suka. Sebab ada juga yang mutawif yang bawa jemaah ni, dia orang ni bukan bawa fakta, dia banyak auta banyak. Jadi tu masalah tu. Itu bila pergi bawa orang bayar mahal-mahal tapi cerita tentang benda yang tak betul, setakat baca dekat apa tu yang kita dalam surat khabar dalam Google tu, dia panggil Google. Wikipedia, baca kat Wikipedia. Kan, baca kat Wikipedia banyak fakta kena betulkan balik. Tambah-tambah yang berkaitan dengan Islam. Betul. Kalau kita pergi Palestin, kan balik ke Yahudi balik. Bila pergi ke Palestin, baca Wikipedia, tipunya. Banyak fakta tak betul dengan sejarah-sejarah Islam. Tak sama dengan Ibnu Katsir, tak sama dengan dengan Ibnu Hisham, tak sama dengan Dr. Yusuf Al-Qardawi punya Said Ramadan Al-Bukhari. Jadi benda tu yang saya kata, banyak benda yang saya tu. Jadi Ustaz, bila masuk ke dalam laut, kita balik semua. Sebab kita bercerita tentang nikmat yang gugur. Sebab kadang-kadang nikmat-nikmat macam tu kita tak dapat. Dan saya tengok orang-orang barat dia memang menghayati laut. Kan? Orang barat, orang putih semua ni memang menghayati laut. Dia menghayati, dia suka diving, dia suka tengok kebesaran Tuhan di dalam. Bagi dia Tuhan, kita Allah. Dia bagi dia Tuhan mencipta dalam laut dia kata 70% adalah nikmat. Selain daripada tu, di kat atas muka bumi ni macam kita, orang kita kalau suka pergi mana tau, pergi shopping, pergi KLCC kan, pavilion, kita bangga lah. Orang putih kaya-kaya macam mana datang pun, dia datang ke Malaysia, dia akan pergi mana? Dia akan pergi Sabah dan Sarawak. Sabah dia akan pergi ke laut-laut, ke pulau-pulau untuk diving. Okey? Lepas tu kalau dia pergi Sarawak, dia akan masuk dalam hutan tu. Betul. Naik bukit. Itulah orang barat, dia menghayati the nature. Kita kadang-kadang kita merosakkan nature. Betul Ustaz? Betul. Okey Ustaz, satu lagi anak-anak cerita pengalaman anak sikit. Ketika anak menyelam di Mesir Ustaz, Mesir. Okey Ustaz, dekat Mesir. Dekat Mesir. Mesir ni Ustaz, dia ada piramid bawah laut tau. Piramid bawah laut, piramid dalam air. Dekat Sharm Sheikh tengah sikit, piramid dalam air. Okey. Yang menarik dia adalah okey, piramid yang ada di Giza sekarang sebenarnya dulu adalah tepi sungai. So maknanya mereka bawa batu kan, dia bawa batu Aswan tu daripada dekat Sudan tu, mereka buat piramid tepi sungai. Jadi sekarang piramid Giza tu berada di atas bukit. Maksudnya Mesir adalah tempat air surut. Dia bukan tempat air naik.
Jadi kalau lah andai kata, maknanya piramid dulu sekarang adalah yang Giza sekarang adalah tepi sungai. Sekarang memang dah di atas bukit. Maknanya piramid yang berada di bawah laut, Ustaz, memang asal dibina memang bawah laut. Maksudnya dia bukan dibina ke atas kemudian tenggelam. Tak. Dia memang bina memang bawah laut. Dah memang bawah laut dah. Itu memang menarik, Ustaz. Tapi dalam lah. Mana dia berkena 70 meter. Wih, Ustaz turun bawah tu. Ustaz turun bawah. Biar betul, Ustaz. Saya insyaAllah pernah turun. Ya betul. Saya pernah sampai 120, Ustaz. Dalam gelap lah, gelap. Oh, takut je. Saya dengar pun takut, Ustaz. Wih, best lah, Ustaz. Kenapa Ustaz tak ambil video? Ada video. Ada kadang-kadang ada kongsikan juga. Ada kongsi. Kalau dekat dulu gambar-gambar kat blog, dulu zaman blog kan, anak kaji cerita lah tu dekat blog tu, kan. Piramid baik. Jadi yang menariknya, Ustaz, itu maknanya kalau pertama sekali, kalau piramid itu memang dibina memang asal dalam air, pertama siapa yang bina? Yang kedua, kenapa dibina? Apa rahsia dalam tu? Alangkan piramid yang atas darat ni pun banyak rahsia, apatah lagi piramid yang di bawah air. Dia memang satu benda yang sangat menarik. Kenapa dia bina di bawah laut? Ustaz ada buat kajian sikit tak? Itu memang menjadi tanda tanya. Okey, Ustaz. Okey, kalau kita ikut ekologi, sejarah manusia, maknanya Adam diturunkan ke bumi ni, kalau berdasarkan kita bacakan ekologi, maknanya baru 10,000 tahun lah. Maksudnya Adam ke Isa 8,000 tahun, Isa ke kita 2,000 tahun, kan? Maksudnya berdasarkan, saya pernah pergi Jericho kan? Jericho kan the oldest and the lowest city in the world. The oldest city, maknanya pernah ada tamadun manusia umurnya 10,000 tahun. Okey? Okey. Jadi Ustaz, apabila mana kita baca sejarah kemanusiaan ni, okey, Adam alaihissalam turun ke muka bumi, dia ada memori syurga, Ustaz. Maknanya dia ada pengalaman dan ilmu. Jadi Nabi Adam alaihissalam cuba membangunkan bumi sesuai dengan jiwa tugasnya sebagai khalifah. Okey. Kemudian kalau kita tahu Adam Idris, zaman Nabi Idris ni teknologi mana dia belum boleh buat baju dan sebagainya. Masa start ada teknologi. Kemudian zaman Nabi Nuh, beza Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 1,600 tahun. Kalau kita tengok, Zat, zaman Nabi Nuh sebenarnya teknologi sangat tinggi sangat. Terlalu tinggi, Zat. Kan? Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran Allah cerita bagaimana Nabi Nuh memanggil anak dia tengah laut. Anak dia adalah fi mu'zilin, di tempat terpencil, tapi dia boleh komunikasi. Dia boleh berkomunikasi dengan anak dia. Itu Quran bagi hint sebenarnya. Fi mu'zilin. Maknanya dia tengok ni surah Ibrahim ayat 3 saya nanti anda cairkan, kita boleh kongsikan, Zat. Jadi maknanya sebenarnya wujudnya satu teknologi yang tinggi yang Allah datangkan banjir besar macam reset balik. Dan kita tak pernah tahu sejarah kita, Ustaz. Maknanya kita 1,600 tahun sepadan diturunkan. Kemudian kita tak pernah ada catatan sejarah tentang manusia. Maknanya kita tak tahu sejarah kita sampai wujudnya tamadun Mesir kuno. Mesir kuno ni 2,300 tahun sebelum Masihi. 2,300 sebelum Masihi baru Firaun waktu itu bukan Firaun Nabi Musa. Firaun Nabi Musa 1,300 tahun sebelum Masihi. Ini 2,300 tahun sebelum Masihi adalah Firaun Kufu. Maknanya beza lebih kurang 1,000 tahun. Beza sekurang 1,000 tahun. Jadi Firaun Kufu dia catatkan teknologi yang pernah ada dalam manusia. Sebab itu hari ini kalau kita Google aeroplane inside pyramid, kita akan jumpa simbol-simbol kapal terbang, kapal laut dekat dalam piramid. Jadi maknanya zaman Nabi Nuh, kejap lagi minta kita punya Nurtizen, kita gelar dia Nurtizen. Netizen pula biasa dia mengata orang, bulan Ramadan dia jadi orang solehah sikit, orang soleh. Nurtizen. Okay. Kita minta Nurtizen kita, Zat. Cuba Google piramid, aeroplane inside piramid. Memang pelik, Zat. 2,300 tahun sebelum Masihi dah ada wujud kapal terbang. Mana sebelum itu.
Maknanya Firaun pun tak berjaya nak buat, tapi dia mencatatkan sejarah orang yang sebelum dia. Maknanya sebelum dia last sekali adalah zaman Nabi Nuh AS. Okey. Itu yang Dahsyat betul. dahsyat kan? Kita boleh Google, boleh jumpa benda tu. Banyak kitab-kitab buku-buku ada cerita benda tu. Benda rujukan pertama bolehlah untuk Google. Pyramid inside, aeroplane inside pyramid. Jadi maknanya jadi kenapa piramid itu dibina bawah air? Waktu tu teknologi memang tinggi. Dan Ustaz, kalau anda kaji Ustaz, mengenai hadis-hadis mengenai Dajjal, orang pertama sekali yang mengingatkan kita mengenai Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, maknanya Nabi pertama mengingatkan pasal Dajjal. Jadi Ustaz, daripada hadis ni tak mustahil Dajjal sebenarnya adalah umat Nabi Nuh AS. Sebab itu apabila dia datang nanti, kita panggil sihir, tapi sebenarnya teknologi yang tinggi. Kan? Sebab tu gaya badan kan Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal kan tinggi orangnya tinggi dan besar kan. Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal tinggi dan besar. Sedangkan bermula zaman Firaun Khufu, Firaun yang bina piramid, badan dah macam kita dah. Maksudnya zaman Nabi Nuh adalah zaman terakhir orang tinggi-tinggi, orang besar-besar. Lepas tu orang jadi kecil dah macam kita dah maknanya. Jadi itu cerita pasal Dajjal sedaplah juga, boleh kaitkan macam mana kan. Jadi maknanya ketika Allah hapuskan, mungkin ada sebahagian daripada umat Nabi Nuh ni yang hibernate macam dia ditidurkan kan, dan dia memang ada maknanya kelebihan-kelebihannya. Sebab itu Nabi pesan dan Nabi sebut Nabi pertama yang cerita mengingatkan pasal orang yang Dajjal adalah Nabi Nuh AS. Jadi anda tengok dan anda baca hadis, tak mustahil tengok gaya badan, gaya sombong dia. Tak pernah ada satu bangsa yang sesombong adalah kecuali bangsa zaman Nabi Nuh AS. Yalah. Kalau tidak dia orang tak hina Nabi Nuh. Kan? Dalam ramai-ramai hanya 8 orang dalam riwayat katakan yang ikut Nabi Nuh. Ya. Ya. Dalam nabi-nabi lain Zat, ada orang yang sombong, ada orang yang jahat tau. Tapi individu Zat, individu. Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, individu. Di keliling tu ramai orang baik. Macam pakcik Nabi pun kan, Abu Talib. Mana orang baik. Baik kan? Tapi umat Nabi Nuh, satu umat adalah sombong Zat. Memang orang memang sombong. Jadi maknanya satu umat tu satu ketamadun manusiaan. Jadi anda boleh bayangkan kalau betul lah Quran bagi hint ada teknologi yang tinggi pada zaman itu, memang manusia tu sombong lah. Memang manusia sombong waktu tu. Waktu Nabi Nuh buat ini, dia kata apalah kau Nuh ni apa kan, Nabi Nuh ni apalah kan. Maksudnya kan? So jadi itu yang antara menarik lah. Jadi apabila anda pergi tengok piramid bawah air, jadi itu yang teringat kaji balik hadis-hadis Nabi mengenai Dajjal dan apa yang berlaku, apa simbol-simbol yang piramid Khufu 2300 tahun sebelum Masih ada kan, maknanya catatan orang sebelum dia. Dan kita temui banyak benda-benda menarik dan rahsia-rahsia lah. Itu yang menarik tu. Itu hebat. Bila Ustaz masuk dalam bawah tu, Ustaz masuk tengok kat luar saja ke Ustaz masuk dalam piramid bawah laut tu? Luar. Sebab kebanyakan ahli ekologi bukan diver. Ahli ekologi bukan diver. Jadi maknanya piramid bawah air yang ada kat Mesir, tak ada orang yang pernah sentuh lagi. Cuma lihat di luar saja. Ada ke mustahil mungkin dulu disebabkan apa? Disebabkan banjir besar ke menyebab piramid tu tenggelam ke dalam? Itu yang anda sebut kan. Di Mesir bukan tempat air pertama sekali banjir besar tu sebelum piramid tu dibina. Maknanya dia 1600 tahun sebelum Masih, maknanya 1600 tahun sebelum Masih, maknanya 6400 tahun sebelum Masih. Nabi Yunus 6400 tahun sebelum Masih. Maksud main nombor ni pening kan. 6400 tahun sebelum Masih ya. Fir'aun Khufu yang bina piramid 2500 tahun sebelum Masih. Jadi antara 6400 tahun sebelum Masih dan 2500 tahun sebelum Masih, catatan sejarah manusia hilang. Kita tak tahu. Jadi Fir'aun Khufu orang pertama yang tulis balik sejarah manusia. Itu kita boleh jumpa
dalam piramid menceritakan ada kapal terbang dulu, ada kapal terbang, ada macam kapal layar, kapal selam, kan? Jadi maknanya netizen kita boleh tolong Google sekarang, kita boleh tengok gambar-gambar tu. Itu yang menarik. Ya. Jadi sebenarnya manusia pernah di-reset, mana terlalu sombong, reset, kan? Okey Ustaz. Okey. Kali kedua kita dibagi satu teknologi adalah ketika zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad dapat Quran. Jadi maksudnya apa yang ada pada Nabi Adam punya ilmu, Nabi Muhammad dapat. Kan Quran kan ada sains Quran. Okey. Jadi berdasarkan sains, maka ulama-ulama kita menemui teknologi. Ibnu Sina, apa lagi? Al-Khawarizmi, apa lagi? Ibnu Battuta, maknanya daripada Quran Battuta. kan? Ya. Kan? Jadi maksudnya daripada ulama Islam yang kaji Quran dapat bina teknologi disambung oleh orang barat, maknanya kita dah maju macam ini. Tapi antara zaman Nabi Muhammad dengan zaman kita adalah 1400 tahun. Kan? Kalau kita nak tahu betapa majunya umat zaman Nabi Nuh, jadi Nabi Adam zaman Nabi Nuh 1600 tahun kan? Maknanya lagi 200 tahun lah. Mana kita 1400 tahun ni daripada zaman Muhammad dapat ilmu sampai kita pun berapa maju kita. Boleh tak kita bayangkan zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh 1600 tahun betapa maju dia. Maknanya teknologi itu bergerak. So kalau kita nak tengok kan, sekarang pun ramai orang jadi ateis, tak percaya Tuhan dengan teknologi. Bayangkan lagi 200 tahun Zat, maknanya nak samakan dengan Nabi Nuh dengan Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1600 tahun, Nabi Muhammad dan kita 1400 tahun, bertambah 200 tahun lagi, tak mustahil orang boleh jadi sombong sebab terlalu tinggi teknologi, dia tak perlukan Tuhan dah, dia tak perlukan Allah, dari dia tak sombong dan mungkin waktu tu Allah reset balik. Kali ni kiamat terus. Mungkin wallahu alam. Aduh. Tapi betul Ustaz, bila sebut tentang sombong sekarang pun kita dah sombong. Disebabkan sombong itulah Allah hantar hanya virus yang ya Allah, kita bak kata Perdana Menteri, bak kata Khairi Jamaluddin, bak kata menteri di Jabatan Perdana Menteri, kita sekarang berlawan dengan musuh yang tak nampak. Kan? Betul. Itu sebabnya saya yakin apa yang disebut itu memang benda yang pelik dan benda yang mungkin boleh menyebabkan kita insaf. Orang kata apa, nikmat yang gugur. Disebabkan kita sombong, nikmat tu Allah tarik balik. Betul. Jadi satu benda yang banyak saya belajar ini Ustaz mengenai mengenai Ustaz punya pengalaman berjalan, Ustaz tengok piramid. Saya baru tahu ni piramid dalam laut ni. Betul. Dia punya besar sama yang dekat atas Ustaz? Okey. Piramid yang Giza sekarang pun maksudnya orang baru jumpa sebenarnya bawah tu bukan dia punya awalan Ustaz. Ada bawah lagi sebenarnya Ustaz. Jadi kita tak tahu sebesar mana yang Giza tu dan sebesar mana yang bawah laut tu kita tak tahu. Jadi pengkaji terus mengkaji sampai sekarang. Kita tak tahu dan mudah-mudahan kita dapat bongkar rahsia-rahsia orang terdahulu daripada kita kan. Kita tak tahu. Alhamdulillah. Tapi menarik Ustaz. Lepas tu kadang-kadang anda suka pergi diving apa semua. Bukan semata-mata diving tu Ustaz, tapi kita dapat melihat kebesaran-kebesaran Allah tu. Kan? Maknanya apa dalam laut boleh kaitkan kisah Nabi-Nabi, boleh memahami lebih dekat lagi benda-benda ni, masya-Allah, kan? Apa syarat nak pergi diving dengan Ustaz tu? Dia diving ni ada lesen Ustaz. So macam Ustaz kata Ustaz takut air sebenarnya sebab tak pernah. Tapi kalau belajar dengan cara yang betul, dia akan hilang Ustaz benda tu. Maknanya takut tu akan hilang. Masya-Allah. Ada ramai Ustaz orang-orang yang memang trauma dengan air, ada orang pernah macam fobia dengan air. Tapi kita Ustaz mula-mula akan belajar 1.2 meter je. Kita takkan bawa terus pergi 40 meter. Tak. 1.2 meter je. Jadi kita hanya berlutut. Biasakan bernafas dulu, selagi selagi tak confident, kita akan bawa lebih dalam betul Ustaz. Jadi kalau kita berlutut je 1.2 meter, kalau macam agak panik, kita tengah naik macam ni je. Itu kan. Lagi tak confident, kita takkan bawa lagi dalam betul. Jadi dia boleh 1.2, kemudian 2 meter. Okey, 2 meter relax dulu, 2 meter dah start tenggelam sini lah. Okey. Dah confident baru kita bawa ke 5 meter. Dah confident 5 meter pun dah confident. Selagi tak confident 5 meter je.
Jadi kemudian buat baru dah pelan-pelan dalam sikit. Itu cara dia Ustaz. Kalau 100, Ustaz dah biasa sampai 110 meter 120 kan. 120. Berapa ramai yang turun bawah tu? Itu geng teknikal. Maksudnya Dekat mana Ustaz? yang kat Mesir Laut mana Ustaz pergi? Dekat Laut Laut mana Merah. Ustaz pergi 120 meter? Laut Merah Ustaz. Laut Merah tu Ustaz dalam Ustaz sampai ke 800 meter Ustaz. Ustaz, tempat yang paling dalam Ustaz tahu mana Ustaz? Kat mana? Tempat dalam paling dalam dekat laut kita belah Filipina Ustaz. Dia panggil Mariana Trench. Mariana Trench dia punya kedalaman 12 kilometer. Maknanya 12,000 meter Ustaz. 12,000 meter. Mariana Trench. Orang tak pernah sampai ke situ. Orang cuma masukkan drone, orang tengok dalam tu ada apa. Kan? So jadi mereka jumpa kat Mariana Trench tu satu binatang satu binatang yang hidup bukan dengan proses fotosintesis. Bukan dengan proses ambil oksigen keluarkan karbon dioksida ataupun ambil karbon dioksida keluarkan oksigen, bukan. Itu satu makhluk yang lain, mana alam yang lain kan. Jadi maknanya dia dalam tu dia ada macam kerak-kerak bumi mengeluarkan haba dengan gas-gas. Jadi makhluk tu dia hidup kat situ. Jadi makhluk apa yang tu? bukan Macam mana bentuk dia tu? Bentuk dia macam ikan-ikan, macam udang pun ada. Kan? So maksudnya maknanya dia spesies yang bukan macam spesies orang dunia lah. Sebab kita secara sedut oksigen keluarkan karbon dioksida. Maknanya pokok karbon dioksida keluarkan oksigen. Dia tak guna oksigen, dia tak guna karbon dioksida. Dia guna gas yang lain. Masya-Allah. Itu kat Mariana Trench dekat Filipina. Bestnya. Ustaz kena bawa saya jadi ni. Mau tahu Ustaz punya travel, boleh saya belajar dengan Ustaz mah. Boleh Ustaz. Masya-Allah. Wah, bestnya. Maknanya benda-benda yang luar biasa. Itu sebab kadang-kadang bila orang sebut tentang travel, saya selalu pesan Ustaz kepada mereka yang dah pencen, yang ada duit lebihan kan. Saya kata nak simpan apa lagi kan. Anak-anak semua dah kerja, apa dah ada. Pergilah berjalan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah pun suruh berjalan, tengok kebesaran Allah Taala mencipta manusia, mencipta tamadun. Firaun dilaknat macam mana. Banyaklah benda. Saya dapat pergi bulan 3 tahun lepas Ustaz, saya pergi Jordan. Tapi saya pergi biasa-biasa lah, bukan macam Ustaz lah. Pergi Jordan, naik daripada Jordan naik bas, pergi jalan tempat-tempat sejarah di Jordan. Naik bas pula pergi ke Palestin, daripada Palestin naik bas pula ke Mesir. Jadi banyak kita lalu Ustaz. Tapi masa Ustaz sebut tentang Mediterranean tu memang saya tahulah. Bila saya tengok laut Mediterranean tu memang cantik yang luar biasa lah Ustaz. Betul. Dia punya laut dia hitam. Betul. Tapi laut Mediterranean Ustaz, dia punya dalam dia visibility, maknanya agak keruh. Laut yang cantik tu Ustaz, laut merah, laut belah kita Ustaz. Belah kita terbaik Ustaz. Belah kita memang cantik. Okey, kena Ustaz, satu fakta menarik Ustaz. Okay. Ikan ni Ustaz macam manusia tau. Ikan ni macam manusia. Okey. Daripada sudut kalau kita manusia, kalau kita di mana tempat cuaca yang ekstrim panas, orang agak ganas. Contoh orang Arab kan. Ekstrim panas, dia agak ganas. Ikan Ustaz terbalik. Di mana ekstrim sejuk air dia, ikan-ikan ganas duduk di situ. Jadi kalau dia kata yang great white shark tu, dia tak ada kat Malaysia. Sebab temperature air kat Malaysia ni panas. Jadi dia dekat Australia, lautan Pasifik. Jadi jerung-jerung kat Malaysia ni pun Ustaz, macam orang Melayu lah, baik-baik Ustaz. Sebab cuaca air kita temperature air dia Ustaz, temperature air tak sejuk, jadi ikan tak ganas Ustaz. Macam kita lah, kalau manusia temperature ekstrim panas, orangnya jadi ganas. Ikan terbalik, temperature sejuk, ikan ganas. So temperature kita dekat Malaysia ni 28 darjah Celsius, 30, 31, 29. Jadi ikan kita tak apa. Kalau yang 21 darjah Celsius, 19 darjah Celsius, itu jerung yang gigit orang Ustaz. Itu Australia memang betul lah.
Itu memang jerung pemangsa kan, yang white shark tu, white shark. White shark. Tapi dia hanya hidup dekat air yang ekstrim sejuk. Patutlah dia datang Malaysia. Tak. Jadi ikan-ikan kat Malaysia ikan baik-baik, Ustaz. Macam ikan Melayu lah, macam orang Melayu lah, baik-baik, Ustaz. Iya. Dia nampak kita balik dia belah. Baik, duduk sebelah kita, Ustaz. Pemalu. Dekat Sabah, Ustaz. Jerung banyak, kan. Tapi mana ada satu berita pun orang diving kat Malaysia kena gigit jerung. Mana ada, kan? Malaysia ke Indonesia ke mana ada? Oh, tak ada Tak ada, tak. Mana ada? Tak ada. Sebab temperature kita mana tak sejuk, jadi ikan tak kalah, Ustaz. Ikan baik-baik. Sampai ilmu jerung pun Ustaz tahu, Ustaz tahu. Kalau yang Ustaz pergi diving dekat tempat-tempat sejuk tu, Ustaz tak takut ke jerung? Macam mana nak lari dari jerung? Okey, Ustaz. Jerung ni, Ustaz, naturally dia bukan attack darat kita. So kalau ada jerung macam yang kadang-kadang kita kena berhadapan dengan dia. Kita tak boleh paling belakang kita lari tak. So kita ada fin kita tu, kita tendang dia lari, Ustaz. Kecuali kalau ada badan kita luka dah ada darah. Tu lain. Itu pergi naik cepat, pergi lari lah cepat. Kalau tak, Ustaz, kita duduk depan dia. Kalau nak datang kat kita tendang dia. Lepas tu ataupun kita ada bawa pisau, kan. So kita boleh pertahankan diri dengan pisau tu. Jerung ni, Ustaz, pun dia takut dia luka. Sekali kalau jerung ni luka, dia akan jadi mangsa kepada jerung-jerung lain. Jadi dia tak berani. Kalau kita ada bawa pisau ke apa, dia pun tak berani dengan kita. Gitu ceritanya. Hebat. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi, anak juga maknanya kita panggil dia ada satu lagi disiplin diving ni, kita panggil public safety diving. Public safety diving ni yang menyelam, cari mayat, cari kereta tenggelam dan sebagainya. Jadi lepas bomba kat Malaysia 6 orang meninggal, Ustaz. Jadi Anas tak ngajar bomba, Ustaz. Anas ngajar bomba Subanjaya, Shah Alam, Negeri Sembilan, Melaka. Sebelum COVID baru ni Melaka. Okey, Ustaz. Jadi ramai orang tanya, kalau kita menyelam kat Malaysia, kat sungai contohnya, kan, buaya, orang takut buaya pula, Ustaz. Orang takut buaya pula, Ustaz. Buaya, kan. Okey, ular ke apa, buaya. Ustaz menyelam ke dalam sungai? Menyelam, Ustaz. Kita cari mayat, Ustaz. Saya ngajar bomba, kan, training bomba. Kan, memang kat sungai yang zero visibility, Ustaz. Maknanya memang anak biasa, kan. Memang hebat lah. Last kali turun kat Sungai Puchong. Tapi rahsia dia, Ustaz, buaya tidak attack dalam air. So dia attack hanya kat surface. Mana kalau kita kat atas, kan, dia akan attack kat surface. Kalau dalam air, dia tak attack kita. Lepas tu kalau kita dalam air, kita tak usah takut lah. Dia takkan ngap kita. Jolo, Ustaz. Ya, Ustaz. Aku takut. Sebab dia ingat kita membuaya juga, kan. Buaya tak attack dalam air. Buaya attack dekat surface. Ya. Lepas tu, tengoklah National Geographic ke apa, Ustaz. Buaya takkan attack dalam air. Dia attack kat surface. Masya Allah. Macam Ustaz, pengalaman tu, itu semua pengalaman yang Ustaz belajar sendiri ataupun ada guru Ustaz mengajar? Ada, Ustaz, sebab dia ada lesen dia. So maksudnya kita tak boleh nak sendiri. Macam Ana belajar sampai ke US, Ustaz. Public safety sampai ke US. Maknanya sampai boleh ngajar bomba. Sebelum COVID patutnya, Ustaz, Ana akan ngajar bahagian forensik polis. Sebelum COVID. Kalau ikut bulan 4 ni. Tapi COVID ni kita tangguh, kan? So dengan izin Allah, anda dah sampai ngajar bomba Malaysia, anda ngajar sampai forensik polis, dah start. Maknanya untuk mengajar juga. Ini polis kalau jumpa Ustaz tengah jalan, tabik lah, guru aku dia. Yang cari mayat tu, Ustaz ajar untuk cari mayat semua dalam laut, dalam laut dan sungai pun. Cari mayat ni pun ada banyak jenis, Ustaz. Kita boleh tahu mayat yang mati memang lemas kat bawah
ataupun mati kat atas, dicampak kat bawah. Ada beza Ustaz? Ada beza. Oh, ada beza Ada beza. So kita boleh tahu. Macam tu kat barang jenayah. Bagi para penjenayah ni Ustaz, dia kadang-kadang dia nak lupuskan barang jenayah, dia campak pisau ke pistol ke dalam air kan. Tapi sebenarnya Ustaz, bila campak dalam air, cap jari ni Ustaz lagi preserve tau. Sebab cap jari dia tak kena oksigen, dia tetap ada kat situ. Jadi kalau pistol ke pisau ke jumpa dalam air, confirm cap jari dapat. Confirm Ustaz. Confirm dapat cap jari. Jadi lebih baik bukan lebih baik. Maksudnya sebab tu kadang-kadang tugas polis senang. Maksudnya orang kalau jelas pada orang buang dalam air orang tak jumpa. Kita menyelam jumpa confirm cap jari dapat. Confirm tak. Sebab tu kes-kes kat Malaysia maksudnya ada orang buang apa pun kat air dapat terus siapa yang buat jenayah. Iya. Wah, hebat Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Banyak ilmu. Saya hari ni memang banyak ilmu dapat. Taubat lahum dapat banyak ilmu tadi. Sebab saya dapat luar daripada konteks. Tak terbayang di otak saya sebenarnya. Saya dah lama tau nak kata Ustaz Amin ni memang dia punya ilmu dia luar biasa. Masa kes bomba lemas kan. Ustaz cerita tentang putaran air tu baru saya faham. Oh gitu ceritanya. Padahal air tu tak dalam sangat. Dia tetapi berpusing tu yang bahaya. Kita panggil drowning machine Zat. Sebab itu Zat, kalau kita nak bawa anak kita mandi kat air terjun, okey. Kalau air yang jatuh dipanggil low head dam. Low head dam ni mana jatuh dia tak tinggi Zat. Lagi bahaya Zat. Jangan mandi kat situ. Jadi walaupun tak dalam tapi dia pusing. Silap-silap tak boleh keluar daripada pusingan tu. Jadi pesanan kalau kita kan selalu orang pergi ke air terjun kan dia suka mandi kat bawah tu kan. Bawah air terjun, air jatuh tu. Dia sukalah mandi bawah tu. Bahaya bahaya Zat, bahaya. Sebab air tu boleh jadi pusing. Kalau kebetulan dia lompat Zat, dia terlepas dari pusaran tu tak apa. Jadi kalau anda kata orang memang lompat kat tinggi tak apa. Ni kalau dia lompat rendah-rendah Zat, dia tak boleh lari daripada pusaran tu, habis Zat. Sebab tu kadang-kadang kita dengar dekat air terjun, kenapa orang lain terjun mandi lama-lama tak meninggal, tapi kenapa dia meninggal? Maknanya nasib Zat. Maknanya dia terjun tu dia tak boleh keluar daripada pusaran. Nasib. Bahagian dia Zat. Takdirnya. Oh itu ceritanya. Saya nak dapat satu ilmu malam ni. Maknanya kalau bawa anak-anak pergi mandi air terjun, jangan mandi dekat tempat air jatuh tu. Air jatuh jangan. Bahaya. Maksudnya habis nak mandi kat mana? Alah yang kalau dah air yang dah sungai jalan tak apa, yang tempat jatuh tu. Tempat jatuh air tu. Jangan. Dia itu yang ramai orang nak. Ya Ustaz. Jadi kalau orang lompat tempat tinggi, dia akan lepas dia pusaran tu kata ke sini, dia lompat, lepas. Kalau katakan dia lompat ke sini, lompat gini, dia termasuk situ, tak keluar. Alah. Tak keluar. Tak keluar Tak keluar. Kalau Ustaz Amin masuk tu boleh keluar tak rasa-rasa? Ada cara tak keluar? Dia tak boleh cakap besar Azan kan. Tapi insya-Allah kot. Dia ada kaedah dia kan? Ada kaedah dia. Okey, nombor 2, saya nak tanya yang orang main ski yang kalau orang putih dia suka main tu, yang main saya tak tahu apa nama dia main apa tu, macam skateboard dekat laut tu yang masuk dalam laut yang ombak besar dia naik ke atas. Dia panggil apa tu? Okey. Surfing Zat. Surfing. Surfboard, surfing. Surfboard. Itu kenapa surfboard, tak mati ramai kan? Okey Zat. Sebab Zat, walaupun air tu bergulung, tapi tempat tu luas. Dan dia bergulung sekejap je. Kan? Jadi yang air terjun bergulung dia memang kat situ. Bergulung kat situ. Maknanya air, macam air tu dia bergulung tapi dia terus ke depan. Walaupun dia gitu, tapi dia terus ke depan. Jadi kalau kita masuk pun kita kita keluar ke sini. Okey, nombor 3, soalan yang ketiga. Ni soalan ni biar orang awam tahu ni, biar dia belajar something. Macam pergi ke pantai-pantai. Kita pergi pantai. Okey. Tempat yang bahaya yang sebab ada tengah-tengah macam baru ni dekat mana, kat Kelantan tu yang anak dia jerlus dalam pasir jerlus. Satu. Dia pantai tapi jerlus masuk ke dalam. Tiba-tiba anak dia keluar ke tengah laut. Itu satu. Nombor 2, nak mandi kat pantai yang macam mana? Okey Zat. Pantai ni Zat ada tak di environment dia. So maknanya
kalau kita tahu contoh macam Teluk Cempedak dekat Kuantan, itu ada tempat-tempat bahaya. Sebab apa tau? Sebab dia bukan landai gini. Dia gini. Jadi gini, kalau ketika tengah ombak datang, sama macam kes dia panggil drowning machine tu. So maksudnya dia akan bawa kita gini ke tengah begini. Okey. Jadi sebenarnya yang orang jadi lemas tu apabila dia panik. Panik macam panik kan. So maksudnya apabila panik dia cuba nak naik atas dan dia cuba kan. Apabila kita okey macam ni Zat, kalau kita jolok tekak kita, kan kita macam nak muntah kan. Kan? Apabila kita kan terus nak ambil nafas. Kita jadi apabila orang panik, dia mula tertelan air, dia akan macam apabila dia akan cuba nak ambil nafas. Mana masuk air lagi? Macam masuk air lagi. Sebab tu kalau anda kata seorang kena macam itu, jangan panik. Tahan nafas je. Kita akan keluar balik. Yang jadi itu bila dipanik. Tu. Oh, itu ceritanya. Okey, kalau macam pantai, macam mana kita nak pilih pantai yang elok? Maksudnya dia kalau kita tengok pantai tu nampak sama je. Orang macam-macam teori orang kata nampak kalau macam ada pusaran, jangan macam mana tu? Dia balik pada basic ni lah, apa nama, tengok ketika ombak tinggi ataupun tak lah. So, bila ada ombak tinggi, maka adalah gulungan tu. Kemudian tu lagi, setiap pantai ni dia ada dipanggil dia punya sifat dia ataupun kebiasaan dia. So jadi macam Teluk Cempedak, Kuantan, kalau Terengganu banyak yang landai sebenarnya. Mana lagi tempat-tempat bahaya ni kan. So Kelantan tempat tu, Kelantan saya rasa umumnya okey Ustaz. Anda jangan pun dengar orang Ustaz biasa dengar orang lemas Kelantan Ustaz. Ada dekat Bacok. Pantai Bacok. Ya. Bacok sebab setengah sebab dia orang kata dia punya tu macam sak masuk bawah. Ya, itu yang okey, masuk bawah Zat. Bila ombak datang dia gulung, dia masuk ke orang tu kat bawah. Jadi kenapa orang tu boleh lemas? Sebab panik tadilah. Tapi kalau dia boleh tahan nafas dia kejap dia akan boleh timbulnya. Tapi kalau orang pertama tak biasa berenang, tak pandai berenang, disaru bahaya. Disaru. Oh, disaru bahaya Disaru antara yang macam gini juga dalam Terengganu umum dia okey Ustaz, Terengganu. Pantai Irama Bacok betul. Cahaya bulan saya rasa Ustaz pernah dengar cahaya bulan orang meninggal kan? Tak ada. Jarang kan? Jarang. Banyak di Bacok. Banyak di Bacok dengar. Betul. Okey, last soalan terakhir. Yeah. Pernah tak sepanjang Ustaz diving Ustaz tengok benda-benda yang mencemaskan yang Ustaz rasa aku ni mati lah? Okey Ustaz. Ustaz, anak nak cerita satu benda lah. Secara jujurnya kenapa dengan izin Allah SWT Ana boleh sampai ke tahap yang agak tinggi lah dan diving Ustaz kan? Sebab apa Ustaz? Sebab anak adalah orang yang paling bodoh dalam diving Ustaz. Orang yang paling bodoh dalam diving Ustaz. Kan? Tapi anak tak berhenti belajar. Jadi ketika waktu belajar tu banyak kesilapan yang almost die tu banyak Ustaz sebenarnya. Almost die. Sebab okey Ustaz. Okey sebab Ustaz, macam kat Malaysia ni tak ramai orang instruktor waktu tu yang boleh bimbing kita betul-betul tau. Waktu tu. So jadi itu yang Ana belajar cita-cita Ana macam satu hari nanti sampai aku nak jadi instruktor yang bagus dan boleh bantu orang. Sebab tu instruktor ni Ustaz dia ada 5 tahap. 1, 2, 3, 4 boleh mengajar student. Instruktor kelima Ustaz dia panggil course director. Course director ni dia boleh mengajar instruktor. Dia boleh train instruktor. Kan? Dekat Malaysia ni ada 2 orang je Ustaz course director. Kan? Anak seorang dengan 1 orang Abang Man dekat perhentian. Dekat perhentian. Ada 2 orang je orang Melayu. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi maksudnya anak belajar betul-betul Ustaz sebab nak bantu orang untuk dalam dunia air inilah. Sebab pada anak diving ni adalah sunnah dan dia advance kepada berenang. Wah, bagus Ustaz. Terima kasih banyak-banyaklah Ustaz. Banyak kongsi malam ni. Memang ramai betul-betul 1,500 lebih yang tengah live ni.
Baik. bersama dengan Ustaz Amin. Memang banyak, saya pun banyak belajar hari ni. Ustaz, kita ada 20 saat lagi Ustaz. 20 saat? Untuk Oh. habis. Selamat Ustaz. Semoga dimurahkan rezeki, panjang Amin. umur. Doakan saya mah. Amin, Salam amin, dekat para isteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama. Jumpa lagi. Baik. Baik.